Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat saya hormati. Semalam Najib Razak telah menyembelih kepala Tun Dr. Mahathir seperti menyembelih kepala seekor ayam. Tun Dr. Mahathir telah kantoi menipu, kononnya anak-anak beliau tidak pernah merompak konsesi-konsesi kontrak kerajaan Malaysia sepanjang beliau menjadi Perdana Menteri. Tambahan lagi, Najib Razak telah menyahut cabaran Tun Dr. Mahathir untuk menunjukkan bukti dokumen bagaimana sepanjang Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri dan berkuasa dalam sejarah politik negara Malaysia, Tun Dr. Mahathir dan anak-anak Tun Dr. Mahathir merompak konsesi-konsesi projek dan kontrak-kontrak kerajaan Malaysia. Najib Razak juga telah memperincikan bagaimana perniagaan anak-anak Tun Dr. Mahathir sepanjang Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri adalah hasil daripada penyalahgunaan kuasa dan satu pengagihan projek tanpa ada tender terbuka dan ada projek yang diberikan secara senyap-senyap tanpa dimaklumkan kepada Kabinet Kerajaan Malaysia. Akhir sekali, Najib Razak juga telah memenggal kepala Tun Dr. Mahathir semalam bagaimana kroni-kroni Tun Dr. Mahathir membuat lobi projek dalam kontrak-kontrak kerajaan Malaysia dengan cara anak-anak Tun Dr. Mahathir membeli syarikat-syarikat kroni Tun Dr. Mahathir. Maka ini adalah berikut fakta-fakta penuh bagaimana anak-anak Tun Dr. Mahathir menjadi billion A sepanjang Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri sejak tahun 1981 sehinggalah tahun 2020. Dan ini akan membuktikan bagaimana perniagaan-perniagaan yang dilakukan oleh anak-anak Tun Dr. Mahathir itu bukan kerana mereka itu expert dan cukup hebat menjalankan bisnes-bisnes berskala besar di peringkat antarabangsa maupun di peringkat Malaysia. Hal ini kerana rupa-rupanya Najib Razak telah membongkarkan ada banyak konsesi-konsesi projek yang dirompak secara sistematik oleh Tun Dr. Mahathir dan anak-anak Tun Dr. Mahathir. Pertama, anak billion A Tun Dr. Mahathir yang cukup popular merompak konsesi-konsesi projek dalam Malaysia. Pertama, Mirzan Mahathir. Mirzan Mahathir ini berdasarkan fakta yang diperincikan oleh Najib Razak semalam di dalam laman Facebook rasminya, telah terlibat dalam pembinaan konsortium perkapalan tahun 1990. Mirzan Mahathir dan syarikat pembinaan konsortium perkapalan milik anak Tun Dr. Mahathir itu memerlukan bailout semasa krisis ekonomi 1998. Ini bermaksud anak Tun Dr. Mahathir yang billion A itu, Mirzan Mahathir, merompak duit negara Malaysia dengan alasan bailout dan krisis ekonomi ketika itu. MISC dan Petronas terpaksa membayar sebanyak 220 juta US dollar atau bersamaan dengan lebih 400,000 ringgit Malaysia harga untuk membeli aset syarikat anak Mahathir iaitu Mirzan Mahathir. Maka MISC dan Petronas itu diletakkan di bawah kuasa Tun Dr. Mahathir. Sewaktu itu Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Maka ini dipanggil penyalahgunaan kuasa, nepotisme, rompakan dana negara Malaysia. MISC dan Petronas itu adalah syarikat utama milik rakyat dan negara Malaysia. Tetapi Tun Dr. Mahathir kantoi dan dibogilkan oleh Najib Razak bahawa wujud modus operandi bailout untuk menyelamatkan
Mirzan Mahathir daripada kerugian dan bankrupt. Maka untuk mengelakkan kerugian dan bankruptnya anak Tun Dr. Mahathir yang kononnya billionaire bernama Mirzan Mahathir itu, maka Tun Dr. Mahathir telah mempergunakan MISC dan Petronas untuk membeli aset pembinaan konsortium perkapalan Mirzan Mahathir itu. Tahniah Tun Dr. Mahathir, patutlah anda beria-ia mahu menjadi Perdana Menteri ke-9 di dalam negara Malaysia. Rupanya tak puas merompak duit negara. Kedua, Mirzan Mahathir telah membeli satu syarikat adik Vincent Tan, tauke konglomerat yang cukup rapat dengan Tun Dr. Mahathir. Syarikat itu milik Denny Tan sebelum ini telah dijual kepada Mirzan Mahathir. Nama syarikat itu adalah di Perdana Corp. Selepas 2 tahun dibeli oleh Denny Tan, maka Mirzan Mahathir berminat untuk membeli syarikat tersebut. Kenapa? Jawapannya cukup mudah. Syarikat itu dibeli kerana itu adalah syarikat kroni Tun Dr. Mahathir. Apa-apa konsesi projek yang dilobi oleh syarikat di Perdana Corp akan mudah dapat tanpa ada tender terbuka kerana milik syarikat itu adalah anak Tun Dr. Mahathir. Anak kesayangan billionaire kedua yang dikantoikan dan dibogilkan oleh Najib Razak di hadapan Tun Dr. Mahathir adalah Moghzani Mahathir. Tun Dr. Mahathir telah menipu dan menafikan, katanya anak-anak beliau tidak membuat operasi perniagaan sepanjang beliau menjadi Perdana Menteri, tidak pernah mendapat projek. Maka berikut, pada tahun 1997, Moghzani Mahathir adalah pemegang saham utama di Hospital Pantai setelah membelinya dari Berjaya Group, iaitu syarikat kroni Tun Dr. Mahathir bernama Vincent Tan. Moghzani Mahathir dan Hospital Pantai telah mendapat kontrak konsesi Fomema dan bekalan hospital kerajaan sewaktu Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri tahun 1997. Di samping itu juga, Kencana Group telah dianugerahkan lesen fabrikasi offshore structures utama oleh Petronas pada tahun 2002 yang lalu. Kencana Petroleum adalah salah satu syarikat di dalam Malaysia daripada 7 pemegang lesen utama di Malaysia. Siapa yang bagi lesen offshore structures itu kepada syarikat anak Tun Dr. Mahathir, iaitu Moghzani Mahathir? Tidak lain tidak bukan, Perdana Menteri dan Menteri Keuangan ketika itu adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Bapa Moghzani waktu tu jadi Perdana Menteri, pakcik makcik. Maka mendapat keistimewaan bagaimana Moghzani Mahathir boleh menjadi billionaire dengan urus niaga berbilion-bilion ringgit dengan Petronas. Walaupun Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan pada tahun 2003, konsesi-konsesi projek berbilion-bilion ringgit di dalam Petronas yang dimonopoli oleh syarikat Kencana Group, iaitu syarikat Moghzani Mahathir, Tun Dr. Mahathir masih menjadi penasihat utama di dalam Petronas lebih kurang 12 tahun selepas Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Anak kesayangan Tun Dr. Mahathir ini, iaitu Moghzani Mahathir, terus mendapat konsesi-konsesi projek berbilion-bilion ringgit daripada Petronas kerana Tun Dr. Mahathir cukup licik merompak projek-projek dalam industri petroleum dan gas asli Malaysia. Patutlah Tun Dr. Mahathir marah dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional. Dia tidak boleh menjadi Perdana Menteri lagi, maka anak dia pun tidak boleh dapat projek di dalam Petronas lagi.
Anak billionaire ketiga, ini Bobo Boy, Mukhris Mahathir. Pada tahun 2003, anak tu Dr. Mahathir itu juga telah mendapat projek bernilai 214 juta ringgit Malaysia daripada Telekom Malaysia atas arahan Menteri Keuangan. Syarikat Mukhris Mahathir itu adalah bernama Opcom dan ia telah dimiliki oleh Mukhris Mahathir sejak tahun 2003. Pada tahun yang sama, Mukhris Mahathir dan syarikat Opcom mendapat konsesi projek daripada Telekom Malaysia tanpa ada tender terbuka dan diberikan secara terus oleh Kementerian Keuangan. Siapa ketika itu Menteri Keuangan? Tidak lain tidak bukan Tun Dr. Mahathir lah, pakcik makcik. Hadirin dan hadirat sekalian, siapa Perdana Menteri tahun 2003? Tidak lain tidak bukan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tidak tamat di situ sahaja. Selepas Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri semula di Putrajaya, Perdana Menteri ketujuh, syarikat Opcom milik Mukhris Mahathir juga dan milik anak-anak Tun Dr. Mahathir telah mendapat projek mega di era pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan bernilai 21.6 bilion ringgit Malaysia. Projek mega ini telah diluluskan dengan sangat cepat tanpa ada tender terbuka di zaman Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Siapa Perdana Menteri ketika itu? Tun Dr. Mahathir. Siapa Menteri Keuangan? Lim Guan Eng. Sebab itu DAP sangat dicintai dan disayangi oleh Tun Dr. Mahathir. Projek 21.6 bilion ringgit dimonopoli oleh syarikat anak-anak lelaki billionaire penyamun Tun Dr. Mahathir sehingga tahun 2020. Projek itu adalah di bawah Plan Fiberization dan Kesambungan Nasional NFCP. Tuan-tuan dan puan-puan. So, bukti dokumen juga dilampirkan oleh Najib Razak semalam untuk memenggal kepala Tun Dr. Mahathir dan anak-anak billionaire Tun Dr. Mahathir yang terus kantoi merompak konsesi-konsesi projek dan kontrak-kontrak kerajaan Malaysia berpuluh-puluh tahun. Patutlah jadi keluarga billionaire, rupanya keluarga penyamun. Akhir sekali, Vincent Tan. Najib Razak telah membongkarkan pada tahun 2003, konsesi eksklusif 20 tahun untuk pertaruhan sukan dan judi bola sepak kepada syarikat swasta milik Vincent Tan telah diberikan oleh Tun Dr. Mahathir tanpa tender terbuka dan tanpa persetujuan kabinet. Menurut laporan yang dipetik, iaitu laporan Wall Street Journal, konsesi pertaruhan sukan dan judi bola sepak ini telah dirahsiakan oleh Tun Dr. Mahathir sehingga beliau meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri keempat Malaysia tahun 2003 yang lalu. Sampai tahap begini penyalahgunaan kuasa yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir, anak-anak billionaire penyamun Tun Dr. Mahathir dan kroni-kroni utama Tun Dr. Mahathir dalam sistem ekonomi politik Malaysia melibatkan nama Vincent Tan. Patutlah Tun Dr. Mahathir sangat sayang dengan tauke Cina konglomerat ini. Rupa-rupanya inilah orang tengah yang dijadikan partnership bisnes oleh Tun Dr. Mahathir dan keluarga Tun Dr. Mahathir untuk membuat perniagaan judi dan pertaruhan sukan dalam Malaysia. Anda ingat bola sepak itu sukan? Ada unsur pertaruhan sukan dan judi bola sepak. Yang mana konsesi projek eksklusif 20 tahun. Tahu tak 2003 konsesi projek ini yang dimiliki oleh kroni Tun Dr. Mahathir bernama Vincent Tan hanya akan tamat pada tahun 2023. Jadi sebagai kesimpulan, pendedahan eksklusif daripada Najib Razak ini sebenarnya telah membogilkan sejarah legasi politik Tun Dr. Mahathir. Pengajarannya cukup mudah. Tun Dr. Mahathir mempergunakan negara Malaysia ini untuk memperkayakan anak-anak
billionaire beliau. Tun Dr. Mahathir menipu kita semua, kononnya anak-anaknya tidak pernah mendapat projek. Tetapi kita rakyat Malaysia tanpa perlu dimaklumkan oleh Najib Razak pun kita memang tahu. Laporan-laporan antarabangsa dan laporan-laporan tempatan memang menyatakan anak-anak Najib Razak dikatakan bersaing dengan anak-anak Tun Dr. Mahathir untuk mendapat projek. Tetapi rupa-rupanya anak-anak Tun Dr. Mahathir yang paling banyak dapat projek dari tahun 1980-an sehingga tahun 2020. Patutlah di umur 95 tahun Tun Dr. Mahathir risau dan bimbang. Anak-anaknya itu tidak lagi mendapat projek-projek dan kontrak di dalam kerajaan Malaysia, sehingga Tun Dr. Mahathir terpaksa memperhambakan dirinya untuk rebut jawatan Perdana Menteri di negara ini. Perjuangan politik Tun Dr. Mahathir ini memang bukan untuk kita semua, bukan untuk negara. Ia hanyalah untuk anak-anak dan kroninya, supaya anak-anak dan kroninya itu tidak bankrupt, tidak muflis, tidak jadi miskin. Tun Dr. Mahathir, anak-anak Tun Dr. Mahathir dan kroni Tun Dr. Mahathir itu akan merompak kita semua, merompak kontrak-kontrak kerajaan, walaupun rakyat semakin miskin di dalam negara Malaysia. Checkmate and game over Tun Dr. Mahathir. Congratulations Najib Razak kerana membantu rakyat Malaysia untuk membongkarkan penyalahgunaan kuasa, abuse of power, nepotism, kronism dalam modus operandi Tun Dr. Mahathir sepanjang menjadi Perdana Menteri, sepanjang menjadi Menteri Keuangan dalam sejarah politik Malaysia, yang merompak konsesi-konsesi projek untuk kekayaan anak-anak Tun Dr. Mahathir dan kroni-kroni Tun Dr. Mahathir demi memundurkan negara Malaysia. Sekian. Terima kasih Tun Dr. Mahathir, anak-anak Tun Dr. Mahathir, tauke-tauke kaya Tun Dr. Mahathir yang tidak pernah berputus asa merompak projek-projek dalam Malaysia. Jumpa lagi.